So guys, ini adalah Huawei P50 Pocket, sebuah flip phone daripada Huawei yang kita dah ceritakan beberapa ketika yang lepas. Kita dah buat video comparison dah pun. Dan macam korang boleh nampak dekat tangan aku ni, ini adalah yang special edition. Ini adalah yang premium edition. Ini adalah yang warna emas. Berbeza dengan warna putih itu hari. Di mana aku dah gunakan peranti ni lebih kurang sebulan lebih macam tu. So dalam video kali ni aku nak kongsikan aku punya ulasan lah, pendapat aku macam tu lah bagi siapa yang mungkin concern sedang berkira-kira. So macam biasalah, video review aku kita akan bagi kepada dua part. Part pertama apa benda yang aku suka, part kedua apa benda yang aku kurang suka sikit. Jadi tak pelengah masa lagi, let's check it out. So, perkara pertama yang aku suka adalah berkenaan dengan dia punya unboxing experience. So, mungkin bagi ramai orang benda tu tak penting sangat. Tetapi untuk seorang tech reviewer, makin lama aku tengok semakin nipis kotak yang diberikan, especially untuk sebuah flagship phone. So, we are paying premium price and getting less. Berbeza dengan Huawei P50 Pocket ni, di mana tak kira yang warna putih ke yang premium edition ni, you all akan dapat a complete unboxing experience. Di mana bila korang buka, kotak dia tu lengkap, cantik, berinformatif macam tu. Dekat dalam korang akan dapat the phones, the adapter fast charging dan juga the cable. Dan of course untuk Pocket ni korang juga mendapatkan casing dekat dalam. So, bila mana korang beli phone yang sepremium ini, korang tak perlu lagi menggagal-gagal lepas tu nak membeli casing lah, nak membeli adapter lah, nak membeli wire lah. Simply lepas beli je, everything telah tersedia dekat dalam kotak. Sebab itu aku katakan tadi, unboxing adalah satu benda yang penting, at least untuk sebuah device sepremium ini. Perkara kedua yang aku suka tentang this Pocket adalah berkenaan dengan dia punya design, of course, especially untuk konteks ini, this premium edition gold color one. Di mana untuk sebuah flip phone, ini adalah sebuah flip phone yang sangat-sangat cantik despite of any angle korang tengok. The color, the hinge, the design, the material, the dual metric design, everything yang ada pada Huawei P50 Pocket ni screaming kemewahan. Tetapi bukan itu saja. Since Huawei collab dengan artis Iris Van Herpen untuk mendesainkan Huawei P50 Pocket ni, ia bukan sekadar hanya produk, dia adalah sebuah seni, geng. Everything about this device screaming art. Memang sangat-sangat cantik, sangat-sangat premium. So, overall, P50 Pocket ni kalau korang compare side by side dengan mana-mana clamshell device ada kat luar sana, this one memang sangat-sangat cantik dan juga menawan design dia. So, the next thing yang aku suka tentang device ini, especially tak kira lah apa pun device, kita boleh cakap Huawei punya device adalah berkenaan dengan dia punya kamera. Siapa tak suka kamera Huawei? Memang sangat-sangat cantik. Termasuklah Huawei P50 Pocket ni. Di mana untuk Pocket ni dihadir dengan triple kamera luar. Di mana kamera utama dia adalah 40 megapiksel True Chroma, 32 megapiksel Ultra Spectrum, 13 megapiksel Ultra Wide Angle dan juga selfie kamera 10.7 megapiksel. So, macam korang tengok sampel-sampel yang aku pernah ambil sebelum ini, kamera dia ni memang sangat-sangat capable, both in day dan juga low light, both in the still photography maupun videography. Dan bagi siapa yang dah guna peranti Huawei sekian lama, korang mesti setuju dan juga aware bahawa Huawei punya gambar kamera ni dia ada dia punya tona dia, dia punya color sign dia sendiri yang membezakan dia dengan tipikal peranti-peranti Android lain dekat luar sana. Overall dari segi kamera dia, aku boleh katakan nothing will go wrong with this Huawei P50 Pocket punya kamera. Now bercerita pula pasal paparan lah. Of course ini adalah benda yang kita suka, yang aku suka tentang Pocket ni. Di mana both lah dari segi dia punya spek dan juga dari segi dia punya implementasi. Di mana untuk this Pocket, of course dia ada dua display, luar dan juga dalam. So untuk luar ni aku suka sebab apa tau, design dia tu memang nampak berseni habis lah. Korang nampak macam dual metric design macam tu. Dan bukan itu saja, dekat dalam ni terdapatnya pelbagai kegunaan yang aku boleh katakan sangat-sangat penting lah. Music, kalender, notifikasi, malah korang ada sunscreen punya detection. So untuk outer screen ni bukan sekadar display semata-mata, dia adalah sebuah productivity punya tools. So bila mana korang buka dekat dalam, korang akan dapat dia punya large display dia, iaitu 6.9 inci, foldable OLED dengan resolusinya 1188x2790, 120Hz, 1 billion color dengan aspect ratio 21:9, menggunakan water drop punya hinge. Meaning that ini adalah sebuah flagship punya foldable display. Dan disebabkan dia menggunakan hinge mechanism berbeza dengan pesaing lain, sukar untuk korang nak notice ataupun rasai dia punya kesan lipatan dekat tengah ni. Bukan tiada langsung tetapi sukar untuk korang nak notice. Means that ia adalah sebuah implementation ataupun mekanisme yang sangat-sangat bagus. Overall dari segi display dia, aku boleh katakan both
outer dan juga inner adalah sebuah display foldable phone yang sangat-sangat cantik. So, next thing yang aku suka tentang peranti ni ataupun poket ni adalah berkenaan dengan dia punya pengecasan dan juga bateri. Again, in the context of flip phone, gang. Sebab apa? Kebanyakan peranti pesaing lain dekat luar sana, flip phone lain dekat luar sana, berhadir dengan bateri yang kecil dan juga pengecasan yang boleh dikatakan perlahan. 15 watt lah, 18 watt lah. Tetapi berbeza dengan approach yang dibawakan oleh poket ni, di mana dia hadir dengan bateri berkapasiti 4000 mAh dengan pengecasan pantas Huawei Supercharge 40 watt, guys. Bermaksud apa? This pocket can last you all the day, tak ada masalah. Dan bila mana korang memerlukan pengecasan, dia boleh mengecas dengan keadaan yang sangat-sangat pantas, berbeza dengan pesaing lain. So overall, bateri dan pengecasan, ia adalah A point untuk this device. So last but not least, benda yang aku suka dan benda ni aku dah ulas dekat dalam video review Huawei P50 Pocket, dan aku boleh katakan stand aku ataupun pegangan aku masih lagi sama, iaitu dari segi dia punya HMS ataupun EMUI. Yes, ramai yang tak setuju, tetapi kalau korang tengok dekat video tersebut, aku akan letak link dekat bawah. Actually, ramai yang dah cuba dan ramai yang boleh terima bahawa Huawei Mobile Services sekarang adalah satu alternatif, bukan lagi satu masalah. Alright? Seriously, korang pergi video tersebut, korang tengok dekat komen, rata-rata yang dah pernah pakai, diorang cakap bahawa sebenarnya tak ada masalah pun. Cumanya kita masih lagi dimomokkan oleh GMS, HMS ini, sedangkan tak ada isu langsung. Di mana pada penggunaan aku boleh katakan aku paling impressed dari segi dia punya Huawei Mobile Services punya expansion. Di mana compare to the few years back, dia 2 tahun lepas, sekarang dia memang dah grow sangat-sangat besar dan sangat-sangat rapidly. Means that kalau kita bagi peluang lebih kurang setahun macam tu, mungkin dia akan boleh lebih besar dan at least menyaingi GMS yang kita biasa guna dekat pasaran sekarang. So overall dari segi HMS ke, EMUI ke, pada penggunaan aku, at least as a tech person, memang tak ada isu sangat. There's always a workaround untuk this HMS punya benda. So now kita ke part kedua, iaitu apa benda aku kurang sikit tentang Huawei P50 Pocket ni. Jom. Yang pertama, sama juga macam P50 Pro yang lepas, iaitu ketiadaan support 5G. So macam korang tahu, dia hadir dengan Snapdragon 888. So benda tu dah bagus lah, performance wise okay. Cumanya dia lock dia punya 4G punya benda disebabkan oleh regulation here and there lah. Meaning that kalau anda kata korang spending this amount of money untuk this kind of premium device, dia tak begitu future proof. Itu kerisauan aku. Sebab bukan semua orang macam aku tukar phone setiap minggu. Ada orang yang mungkin pakai phone sampai 3-4 tahun, sampai habis hayat phone tu. Jadi let's say katakanlah tahun depan ke ataupun hujung tahun ini 5G dah berleluasa dekat Malaysia, so this phone mungkin tak support perkara tersebut. Dan I don't know, adakah ia mungkin untuk di-enablekan based on software? Adakah dia hanyalah software lock? Tetapi for timing, ia tiada perkara tersebut. So, bagi siapa yang nak beli, please be aware about that. The second thing yang aku kurang sikit adalah berkenaan dengan dia punya pricing. I'm not saying that the pricing is mahal. I'm saying that the pricing is too premium untuk mass market macam tu. Meaning that dengan harga yang warna putih tu RM5,999 dan yang warna gold ni adalah RM7,299, dia set apart compared to the competitor lah. Tetapi again, dia hadir dengan premium design, unboxing experience here and there. Cumanya bagi persaingan dekat dalam pasaran Malaysia ni, dia mungkin agak sengit sikit lah. Di mana kebanyakan peranti-peranti lain hadir dengan price yang aku boleh katakan bawah daripada harga yang ditawarkan oleh Huawei P50 Pocket ni. Tetapi again, untuk first try, I can understand about this. Mungkin kita hoping that untuk second gen punya Pocket, mereka boleh revise the price untuk lebih sesuai dengan pasaran kita ni. So last but not least, benda aku kurang sikit tentang Pocket ni yang aku boleh katakan bukanlah benda untuk semua orang, tapi mungkin aku yang a bit nitpicking adalah dari segi ketiadaan wireless charging. Sebab apa tau? I try to put in this perspektif lah. Ini adalah sebuah flip phone. So bila lipat, dia adalah sebuah phone yang compact dan kecil macam ni. Dan dia adalah sebuah phone yang cantik. So I just imagine atau wonder kalau anda kata dia ada wireless charging kan, kalau letak kat tepi beg kau macam tu je, atas wireless charger bulat tu kan, they will fit perfectly dekat situ tau. Dia akan jadi memang sangat-sangat cantik tau. Even korang nak jadikan macam bed clock ke, memang sangat-sangat cantik tau. So a bit sayang Huawei tak memberikan teknologi wireless charging dekat sini. Even though the slow one pun tak ada masalah. Tetapi untuk P50 Pocket ni, aku nitpicking sikit lah. I'm hoping that dia hadir dengan wireless charging.
So, secara konklusinya aku boleh katakan untuk percubaan pertama Huawei membuat sebuah clamshell flip phone, Huawei P50 Pro Pocket ni aku boleh katakan quite impressive, especially in the aspect of the design of the seni. Memang tampak kemas, nampak macam matured gila, premium, that's the keyword. Dan aku boleh katakan for the spec quite impressive. Cumanya again, kalau anda kata kita hoping that in the next generation mungkin, ataupun diorang ada buat promo in the next punya promotion, kita hoping to see some price adjustment, itu saja. Tetapi kalau despite of the price, the hardware itself, it is a super premium punya flip phone. Alright. So again, kalau anda kata korang ada apa-apa pendapat, korang boleh komen kat bawah, sama-sama kita bicarakan. Dan anda kata korang suka this kind of video, korang boleh support aku dengan tekan butang subscribe kat bawah, butang lonceng kat sebelah dia. Dan sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum.